Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam siri berkenaan dengan Syekh Mustafa Sabri, di mana dalam siri-siri ini saya memperkenalkan pemikiran-pemikiran Syekh Mustafa Sabri, iaitu mufti terakhir kerajaan Uthmaniyah, yang walaupun sumbangan keilmuannya itu luar biasa, tetapi kelihatannya masih belum begitu dikenali oleh khususnya masyarakat Melayu kita di Nusantara ini. Tajuk pada hari ini adalah falsafah basi yang masih lagi dimakan. Apakah falsafah basi tersebut? Falsafah basi tersebut adalah logical positivism ataupun logical positivism. Dia berkait dengan scientism yang pernah kita cerita sebelum ini, kan? Dan dua topik ini, iaitu scientism dan logical positivism, dia termasuk di bawah kategori yang lebih besar, iaitu perbincangan kita berkenaan dengan epistemologi, ya. Dan penyampaian saya ini, saya akan berdasarkan poin-poin yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Sabri dalam kitabnya Mawqiful Aql wal Ilmi wal Alami min Rabbil Alamin wa Ibadihil Mursalin. Antara buku terpenting dalam 100 tahun yang lepas ini, yang pernah ditulis oleh seorang ulama Islam. Baik, apa benda logical positivism ni? Logical positivism adalah satu falsafah yang mendakwa. Apa dakwaan dia? Dia dakwa bahawa sesuatu kenyataan hanya boleh dianggap bermakna ataupun benar apabila ia dapat dibuktikan dengan panca indera ataupun dengan bukti empirikal. Kalau dalam bahasa moden, dengan sains lah. Sesuatu itu hanya boleh diterima sebagai benar atau tidak benar apabila ia disokong, dibuktikan oleh penemuan sains, kajian sains, ataupun disangkal olehnya. Jadi di sini jelas, dalam rangka epistemologi, orang-orang yang berpegang kepada pegangan ini, mereka meletakkan sains sebagai sumber ilmu tertinggi sekali. Maka sudah tentulah mereka akan letak wahyu nombor, tak tahulah nombor berapa, tak tahulah masuk dalam list ataupun tidak, kan? Mereka bukan setakat meletakkan sains sebagai paling tinggi dalam hierarki epistemologi itu, tetapi mereka juga meletakkan sains lebih tinggi daripada akal. Di sini perbincangannya menarik. Kita sentuh sebentar lagi. Kita balik dulu kepada logical positivism itu. Kenapa dikatakan ia sudah basi? Kerana antara pengasas-pengasas falsafah ini sendiri mengaku salah. Mereka mengakui bahawa teori ini bersifat self-contradictory, ataupun dalam bahasa Melayu mungkin kita boleh kata bersifat sangkal diri. Dia menyangkal dirinya sendiri. Dia bersifat suicidal ataupun self-negating, ya. Di mana tu? Di mana elemen self-negating di dalam falsafah logical positivism ini? Kalau kita lihat, dakwaan mereka adalah tidak ada sesuatu dakwaan pun yang boleh diterima sebagai benar ataupun salah kecuali ia dibuktikan dengan sains. Perasan ataupun tidak, bahawa itu sendiri adalah sebuah kenyataan, dan kenyataan itu tidak boleh dibuktikan dengan sains. Jadi dia telah menyangkal diri. Dia kata kebenaran hanya boleh diterima kalau dapat dibuktikan oleh sains. Masalahnya, kenyataan tersebut is apa mereka panggil sebagai unfalsifiable. Sesuatu yang tidak boleh dibuktikan betul ataupun salah. Dan sebab dia tidak boleh jadi objek kajian saintifik, dia adalah kenyataan yang tidak boleh dibuktikan atau disangkal dengan sains. Maka logical positivism itu roboh sendiri. Ini diakui oleh A.J. Ayer, ya, antara pengasas-pengasasnya pada 1920s, 1930s pada waktu itu, bersama dengan Vienna Circle pada waktu itu. Dia sendiri buat pengakuan bahawa it's a mistake, ya. Banyak salah dalam teori tersebut, banyak perkara yang tak kena. Tapi sayangnya masih ramai orang yang berpegang kepada benda ni.
menganggap bahawa itu tanda kebijaksanaan seseorang. I will not believe unless there's evidence, kan? Unless there's data. Minta bukti tak ada masalah. Tetapi apabila kita menghadkan bukti hanya kepada dapatan sains, itu masalah. Kan? Minta bukti adalah satu perkara yang baik, diperintah dalam agama kita, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tetapi jangan sampai kita menghadkan burhan ataupun bukti ataupun evidence hanya kepada scientific evidence. Hari ini bila bercakap berkenaan dengan kewujudan Tuhan, kalau kita lihat dalam kitab Syekh Mustafa Sabri, dia menyangkal sebahagian pemikir-pemikir Islam pada awal abad ke-20, contoh seperti Muhammad Abduh dan Farid Wajdi, orang-orang yang sebegitu, yang ada aliran pemikiran sebegitu, very secular minded, dan mereka ni sangat berkiblatkan barat pada waktu itu, sangat teruja dengan sains barat. Mereka sampai ke tahap mendakwa bahawa Allah ini, kewujudan Allah ini tidak boleh dibuktikan dengan akal. Hujah-hujah yang dikedepankan oleh ulama-ulama kalam sepanjang sejarah tentang kewujudan Tuhan, yang tidak disokong oleh bukti-bukti sains moden lah, maksudnya, maka hujah-hujah itu pada pandangan Syekh Muhammad Abduh tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Ini yang disangkal oleh Syekh Mustafa Sabri. Syekh Mustafa Sabri mempersoalkan, kenapa kita meletakkan sains lebih tinggi daripada akal, sedangkan sains adalah dapatan panca indera. Dapatan panca indera itu tidak boleh kita sama tarafkan dengan dapatan akal. Sekarang ni kita bercakap tentang dapatan akal. Apa beza dapatan panca indera dan dapatan akal, kan? Bukankah dalam sains juga ada akal? Ini yang menjadi masalah dia. Apabila kita berbicara secara dikotomik, dikotomik thinking, memecahkan, ini dapatan akal, ini dapatan sains, seolah-olah dua perkara ini boleh dipisahkan. Hakikatnya sains tidak boleh wujud tanpa akal, dan akal dibantu oleh data yang diberikan oleh panca indera kita. Jadi meletakkan kedua perkara ini sebagai percanggahan adalah satu masalah. Tapi sayangnya begitulah cara perbincangan ini was framed, bagaimana mereka rangkakan pada awal abad ke-20 itu oleh orang-orang seperti Muhammad Abduh. Mereka kata kita hanya boleh buktikan kewujudan Tuhan dengan sains, bukan dengan akal. Sayangnya, sains tidak akan dapat membuktikan kewujudan Allah secara saintifik. Maksudnya apa? Kalau kita define atau kita takrifkan sains sebagai empirical observation, empirical study, empirical research, maksud dia ada peranan 5 panca indera kita, maka kita daripada awal mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu He is supernatural. Bila kata dia supernatural, dia tidak boleh digapai oleh 5 panca indera kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh digapai oleh panca indera sebab dia supernatural. Dia bukan natural. Kalau natural boleh digapai oleh panca indera, tapi kalau supernatural tak boleh. Jadi adalah absurd, adalah satu yang tidak bijak apabila mendakwa bahawa Tuhan hanya wujud, benar-benar wujud apabila dapat dibuktikan oleh sains. Kerana daripada awal kami mengatakan bahawa Allah supernatural. Kenapa kami katakan Allah itu bersifat supernatural, bukan natural ataupun supranatural, kan? Kerana kita berbicara berkenaan dengan the origin of the universe, kan? Sebab ataupun the cause for this natural world. Bila kita bercakap tentang sebab kepada natural world ini, maka sudah tentu sebabnya itu tidak boleh dirinya sendiri. Sebab kepada nature ataupun the natural world ataupun existence must be other than itself, kan? Mestilah sesuatu yang bukan dia. Jadi punca kepada nature mesti supernatural. Maka tak masuk akal kalau kita masukkan Tuhan dalam perkara nature. Tuhan itu boleh dikaji di dalam lab, tak boleh. Yang memberikan kita keyakinan tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala bukan dapatan sains. Dapatan sains menjadi penyokong sahaja, tapi asas pertama sekali adalah akal kita. Dan bila wahyu datang, kan, yang menerima wahyu sebagai wahyu juga adalah akal manusia. Kerana
bila Nabi SAW datang kepada manusia, dia mendakwa Nabi, kita menerima dia sebagai Nabi kerana akal kita memberitahu bahawa dakwaannya itu benar atas bukti-bukti yang logikal. Kalau tidak, sesiapa saja dakwa Nabi kita kena percayalah, kan? Kenapa A dakwa Nabi kita tak percaya, B dakwa Nabi kita percaya? Kerana B membawa bukti, dan bukti itu berkait rapat dengan logik manusia, akal fikiran manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Baik, Syekh Mustafa Sabri membahagikan kewujudan kepada 5 tingkatan. Menarik. Saya rasakan ini adalah original contribution daripada beliau, kerana wallahu alam saya tak jumpa lagi penulis lain menulis begitu. Mungkin ada, wallahu alam, tapi rasanya this is his original contribution. Dia kata 5 tingkatan kewujudan ini, yang pertama sekali adalah mustahil. Mustahil ni sesuatu yang tak boleh wujud. Dia tidak boleh wujud. Contoh, sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling bawah sekali. Atas sikit, sesuatu yang tidak ada. Tetapi dia, kalau Allah nak adakan dia, tak ada apa-apa yang boleh memustahilkan itu. Maksud dia masih bersifat mungkin, possible. Tetapi dia tak wujud lah. Nak kasih contoh tak boleh sebab benda tu tak ada. Dan dia tak akan ada. Bukan kerana dia mustahil ada, tetapi Allah tidak memilih untuk mencipta benda tersebut. Naik atas sikit, di tengah-tengah, sesuatu yang bersifat mungkin. Maksud dia, dia boleh ada dan boleh tidak ada. Dia belum ada lagi lah, kan? Dan sebab kita tak tahu, dunia belum berakhir lagi, kan? Tadi kita berbicara tentang sesuatu yang tak akan ada selama-lamanya, tapi bukan kerana kemustahilannya. Mungkin pula, dia possible, dia boleh ada, boleh tak ada. Atas lagi pula, sesuatu yang ada tetapi dia tidak wajib ada. Ini dipanggil sebagai wujud al-waqi'i. Sesuatu wujud yang berlaku tapi dia tidak wajib, dia tidak necessary. It's not a necessary existence, ya? Sesuatu yang tak daruri kewujudannya. Yang paling atas sekali, itu dipanggil sebagai wajibul wujud, sesuatu yang wajib wujudnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak kita fokus kepada wajibul wujud dengan al-wujud al-waqi'i. Okey, al-wujud al-waqi'i ni yang wujud ni, pokok, saya, segala yang ada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sains, kajiannya adalah berkenaan dengan wujud yang waqi', wujud yang berlaku ini. Dan secara khusus dia berkisar kepada perkara-perkara yang boleh digapai oleh panca indera manusia, ya. Walaupun graviti itu sebenarnya tak boleh digapai oleh panca indera, kan. Tetapi yalah, orang terlepas pandang, kan. Bila cakap pasal gravity, we're talking about physical science. Tapi gravity itu sendiri sebenarnya tidak digapai oleh 5 panca indera kita. Yang dapat digapai adalah kesan kepada gravity tersebut. Yang peliknya, manusia boleh terima wujudnya gravity walaupun gravity itu sendiri tidak dapat digapai. Tetapi wujudnya Allah, tolak. Sedangkan kesan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala itu jelas, dan the logical sequence dia sama. Tapi mereka tolak. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala adalah wajibul wujud. Dia bukan setakat ada, dia mesti ada. Dia tidak boleh tidak ada, Allah Subhanahu Wa Taala ini. So wajibul wujud dengan wujud al-waqi'i, mana lebih tinggi? Sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala lebih tinggi. Maka untuk kita menggunakan kayu ukur untuk mengkaji al-wujud al-waqi'i, untuk mengukur al-wajibul wujud ataupun al-wujud al-wajib, maka di situ tak kena dari segi falsafah logik lah. Dia tak selari, dia tidak harmoni. Sebab itu kita kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan dapat dibuktikan dengan sains. Dia hanya dapat dibuktikan dengan akal. Samalah seperti gravity sebenarnya. Gravity itu dibuktikan bukan dengan sains. Dia dibuktikan dengan akal manusia sebenarnya. Dia dibuktikan dengan akal. It is not through your 5 senses. It is actually through your mind. Through deduction, ya? Melalui deduction, melalui qiyas. Qiyas yang bersifat yaqini, kita mencapai rumusan bahawa adanya gravity. Dan yang lebih yakin daripada itu adalah adanya Tuhan menjadi sebab punca kepada alam ini.
Ada yang dakwa, tapi akal boleh silap, kan? Akal awak, akal saya, kan? Macam-macam ahli falsafah dengan macam-macam teori mereka yang saling bercanggahan. Jadi macam mana kita nak percaya akal? Nampak gaya macam sains ni lebih precise, kan? Ini adalah satu kenyataan yang bopoh dan tidak berfikir dalam, ya. Kenapa begitu? Kerana kesilapan dalam berfikir itu bukanlah satu perkara yang sesiapa sangkal. Orang yang percaya kepada kredibiliti akal manusia yang Allah beri, mereka tak pernah sangkal bahawa akal boleh salah. Yang menjadi isu di sini adalah kalau penggunaan akal itu dilakukan dengan syarat-syaratnya yang sempurna, maka adakah akal itu kredibel untuk menjadi punca kepada ilmu ataupun kayu ukur kepada kebenaran? Salah satu kayu ukur, bukan kayu ukur satu-satunya, ya, menjadi salah satu kayu ukur kebenaran. Boleh. Samalah juga seperti sains. Hujah yang sama boleh dilontarkan kepada sains, mengatakan bahawa tahun ini dapatan A, selepas 10 tahun dapatan bercanggahan, 100 tahun lepas dapatan berbeza, kan? Saling bercanggahan dengan satu sama lain. Saintis yang bermazhab A kata lain, saintis yang bermazhab B kata benda lain. So macam mana, siapa kita nak percaya, kan? Bila kita berkata begitu, bukan bermakna kita menolak sains ataupun mengatakan bahawa sains tidak ada kredibiliti langsung, tidak. Tetapi sains yang dilakukan, yang dijalankan dengan syarat-syaratnya yang betul, dia boleh menjadi sumber ilmu yang baik. Walaupun sains ini dia, walaupun kadang-kadang ikut syarat pun, dia kadang-kadang boleh bercanggahan, sebab dia bercakap tentang benda yang bukan bersifat wajibul wujud, dan dia bukan seperti axioms. Axiomnya apa benda lah pula, kan? Kalau dalam mantik, ada yang dipanggil sebagai al-musallamat ataupun al-badihiyat. Dalam bahasa Inggeris dipanggil axioms. Dalam bahasa Melayu pun axiom. Ya. Axiom ni apa? Dia adalah undang-undang akal yang tidak boleh berubah. Macam mathematics, ya, 2 campur 2, 4, tak akan boleh berubah selama-lamanya. Hukum akal pun ada perkara-perkara yang tidak boleh berubah. Contoh, saya tak boleh ada dan tidak ada dalam masa yang sama. Sesuatu itu tidak boleh ada dan tidak ada dalam masa yang sama. This is impossible. It is also connected to contradiction. Ini impossible. Dia tidak akan berubah selama-lamanya. Tapi kalau dapatan sains, dia tidak seperti itu. Dia tidak sesolid axioms. Jadi Syekh Mustafa Sabri kalau kita lihat dalam kitabnya, dia berusaha untuk mengembalikan keyakinan manusia ataupun umat Islam khususnya kepada kemampuan akal manusia untuk mencapai kebenaran-kebenaran tertinggi. Tapi bukan bermakna akal sahaja, ada juga alat-alat lain. Sains juga termasuk dalamnya. Wahyu jangan cakaplah, wahyu memang. Tetapi akal adalah satu alat ataupun sumber ilmu yang kredibel. Boleh kita letak nombor 2 lah selepas wahyu, kan? Boleh kita letak nombor 2 selepas wahyu. Yang lain-lain tu datang selepasnya. Jadi rasanya cukup setakat itu untuk memperkenalkan, ya, kritikan Syekh Mustafa Sabri kepada scientism, kritikan Syekh Mustafa Sabri kepada logical positivism, nak menunjukkan bahawa he's a great mind, ya. Kita ada ulama-ulama yang tak jauh hidup mereka daripada kita, ya. Tak jauh era mereka daripada kita, yang telah menulis kitab-kitab yang boleh kita kata bersifat world class, bahkan sangat bermanfaat kalau dapat kita kongsikan kepada orang-orang bukan Islam. Dalam kitab tersebut, Syekh Mustafa Sabri tanpa segan silu, tanpa malu, tanpa inferiority complex mengkritik Immanuel Kant, mengkritik Hume, mengkritik Descartes, bahkan ke tahap mengkritik Imam Al-Ghazali dalam poin-poin tertentu. Ini kerja ulama-ulama yang luar biasa, ulama-ulama yang hebat, ya. Mereka mengenali kebenaran atas dasar kebenaran itu sendiri, bukan kerana orangnya, kan? Orangnya boleh dipandang hebat, tetapi bukan bermakna orang itu tidak boleh salah. Dan seseorang tu boleh dipandang hina, tetapi bukan bermakna dia tidak boleh betul, kan? Itu manhaj ilmu Ahli Sunnah wal Jamaah yang harus kita pegang, yang dapat kita belajar daripada Syekh Mustafa Sabri. InsyaAllah dalam sesi yang akan datang saya akan berkongsi lebih. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.